Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada kali ini walaupun di alam maya. Dan hari ini ada sedikit kelainan. Biasanya buat video untuk membantu pelara pelajar dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Tapi hari ini saya merasa terpanggil untuk membuat sedikit penjelasan ataupun untuk membuat sedikit review buat tatapan rakan-rakan guru pendidikan Islam yang dikasihi sekalian, berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan Islam yang mana saya akan review sedikit berkaitan dengan tingkatan 2 pelajaran 14 solat berjamaah pengikat hati. Iaitu tujuan saya buatnya adalah untuk penilaian semula tajuk solat berjamaah pengikat hati berdasarkan kitab muktabar, makna kitab-kitab yang kita kata menjadi rujukan para asatizah, para ilmuwan kita pada hari ini. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut lagi, ingin saya nyatakan bahawa pembentangan ini adalah dalam bentuk memberi contoh ataupun dalam bentuk menyatakan apa yang terdapat dalam buku teks, dan saya akan tunjukkan perbezaan daripada rujukan-rujukan yang lain, dan terpulanglah kepada para penonton sekalian, rakan guru sekalian untuk menilai apa yang saya nyatakan di sini. Saya tidak ingin menyatakan ini salah, ini betul, nak menegakkan apa yang saya katakan, akan tetapi ia hanya dalam bentuk perbincangan. Kerana buku-buku teks ini juga sebenarnya dibuat dengan tapisan yang begitu teliti, agar ianya tidak berlaku kesilapan dalam buku tersebut. Akan tetapi pada hari ini saya cuma akan menjelaskan tentang perbezaan daripada apa yang pernah saya belajar dan daripada apa yang saya petik daripada buku-buku yang akan saya nyatakan selepas ini. Baik. Rujukan yang saya guna ialah satunya Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Dan yang kedua, Al-Fiqhul Manhaji. Yang ketiganya ialah Munyatul Musalli. Ataupun di belakangnya terdapat satu risalah kecil yang namanya Al-Bahjatul Mardiyah. Al-Bahjatul Mardiyah. 3 kitab ini merupakan kitab yang tidak asing bagi kita, khususnya para asatizah, dalam membuat rujukan berkaitan dengan kesahihan ataupun berkaitan dengan penjelasan lanjut mata pelajaran yang kita ajar pada hari ini. Baik, yang pertama saya nak petik pada syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam dalam buku teks pendidikan Islam tingkatan 2 KSSM 2 cetakan 2017 pada muka surat 91 disebutkan bahawa imam boleh membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang betul. Ini syarat menjadi imam. Okey, saya tuliskan semula di sini, imam boleh membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang betul. Jika kita teliti dalam apa yang itu saya merasakan tidak selesa dengan syarat tersebut, cadangan saya ialah imam bukan dari kalangan orang yang tidak boleh membaca dengan baik, sedangkan makmum boleh membaca dengan baik. Ini merujuk kepada Al-Fatihah. Jadi saya ulang, imam bukan dari kalangan orang yang tidak boleh membaca dengan baik, sedangkan makmum boleh membaca dengan baik. Itu cadangan saya untuk kalau mungkin ianya diterima sebagai suatu penambahbaikan dalam buku teks tersebut. Lampirannya daripada kitab Al-Fiqhul Manhaji muka surat 180 disebutkan bahawa alla yakuna ummiyan wal muqtadi qari. Hendaklah imam itu bukan dari kalangan orang yang tidak boleh membaca dengan baik, sedangkan makmum boleh membaca dengan baik. Yang ini
Ummi di sini adalah orang yang tak boleh baca dengan bacaan yang betul. Dari sudut hurufnya, dari sudut sabdunya, kemungkinan tidak dapat ditunaikan dengan baik. Lampiran kedua, alla yakuna al-imam ummiyan wal muqtadi qari. Alla yakuna al-imam ummiyan wal muqtadi qari. Ayat yang lebih kurang je. Hendaklah imam itu bukan dari kalangan orang yang tidak boleh membaca dengan baik, sedangkan makmum boleh membaca dengan baik. Di sini dihuraikan sedikitlah. Wal maqsud bil ummi huna man la yatqinul qira'at al-Fatihah. Iaitu orang yang tidak mahir membaca Al-Fatihah, bihaitsu yukhillu biharfin zahirin. Mungkin akan merosakkan huruf secara zahir, bi an ajaza min ikhrajihi min makhraji, dia tak berupaya untuk mengeluarkannya daripada makhrajnya, au yufawwitu shiddatan min tashdidatil Fatihah, atau dia merosakkan, meninggalkan satu daripada tasydid yang terdapat dalam Al-Fatihah, li rakhawati lisanihi, kerana lembutnya lidah dia, ataupun kerana dia tak boleh menguasai bacaan. Fa idza kana la yuhsinu qira'atul Fatihah, apabila dia ni tak mampu untuk baca Fatihah dengan baik, fala yasihu an yakuna imaman bil aula, maka tidak sah untuk dia menjadi imam dari sudut aulawiyahnya. Wal illatu anna al imam yatahammalul qira'ah anil makmum, bahawa imam ini dia menanggung bacaan makmum. Itu antara alasan yang diberi. Jadi dalam teks yang lain disebutkan bahawa kalau sekiranya makmumnya mempunyai kemahiran yang sama, bacaannya lebih kurang sama-sama tak betul baca, maka tak ada masalah untuk dia menjadi imam antara satu sama lain. Baik. Yang kedua itu pada muka surat 93. Muka surat 93 disebutkan di sini kedudukan makmum di belakang imam, iaitu tumit makmum mesti di belakang tumit imam. Digunakan kedudukan makmum di belakang imam, iaitu tumit makmum mesti di belakang tumit imam. Digunakan perkataan mesti. Ini syarat. Kalau syarat ni, kalau mesti maknanya tak menepati syarat, maka boleh jadi solat berjamaah tidak sah. Okey. Cadangan yang saya buat ialah hendaklah kedudukan makmum tidak mendahului kedudukan imam. Nanti dihuraikanlah selepas tu. Para guru kena carilah maklumat untuk menghuraikan statement ini dengan baik. Kerana kitab-kitab pun dia guna macam ni. Hendaklah kedudukan makmum tidak mendahului kedudukan imam. Lampirannya iaitu alla yataqaddamal makmum alal imam fil makan. Hendaklah kedudukan makmum tidak terkehadapan daripada imam, iaitu fiqh manhaji muka surat 181. Lampiran 2, syarat pertama ni saya merujuk kepada terjemahan. Syarat pertama, imam di hadapan dia kata. Okey. Disyaratkan imam berada di hadapan pada tempat berdiri, tempat duduk dan tempat baring. Maknanya imam ni solat berdiri, imam ni dia solat duduk, imam ni dia solat mungkin baring. Okey, kira macam tu. Dan tidak sah makmum mendahului kedudukan imam. Okey, tidak sah makmum mendahului kedudukan imam. Kalau mendahului, kalau dalam kedudukan yang sama, maka itu dikira sebagai makruh. Maknanya tidak semestinya kalau kita nak letak syarat bertentangan dengan syarat adalah merupakan perkara yang kalau sah jadi tidak sah. Sebab apa? Sebab tidak menepati syarat. Okay. Seterusnya yang ketiga, pergerakan makmum mengikut semua rukun fi'li imam selepas sempurna pergerakan imam. Juga muka surat 93. Jadi pergerakan makmum mengikut semua rukun fi'li imam selepas sempurna pergerakan imam. Para asatizah sekalian, perhatikan pada sempurna pergerakan imam. Okey. Sempurna pergerakan imam ini bila saya rujuk, ia merujuk kepada kesempurnaan kita mengikut imam adalah setelah imam itu sempurna pergerakannya, barulah kita akan ikut imam. Contoh,
imam rukuk, Allahu Akbar, imam dah sampai situ, barulah kita Allahu Akbar. Dah sempurna kedudukan imam semasa rukuk. Itu afdal, yang paling baik. Kalau kita ni jadi imam, jadi makmum untuk mengikut imam. Jadi tidak sesuai pada saya, ianya saya rasakan bahawa agak tidak sesuai untuk dijadikan sebagai syarat solat berjamaah. Jadi cadangan saya ialah pergerakan makmum mengikut semua rukun fi'li imam. Okey, itu umum. Kemudian nanti dihuraikan. Kita lihat lampiran. Okey, di sini hendaklah makmum mengikut semua pergerakan rukun fi'li imam, iaitu lewat permulaan perbuatan makmum daripada perbuatan imam. Maknanya imam gerak dulu dan lebih awal daripada selesainya. Tapi jangan sampai imam telah selesai. Contoh sama, imam bergerak Allahu Akbar rukuk. Kita masih berdiri, maka kita nak rukuk macam mana? Kita nak rukuk, maka kita kena rukuk sebelum imam sami Allahu liman hamidah. Okey, nak rukuk tu, itu maksud kepada ayat dalam kitab ini. Jadi ia tidak semestinya kita kena tunggu imam itu, akan tapi ini dikira sebagai suatu perbuatan di mana bila imam telah bergerak dan jika kita juga mula bergerak, maka kita telah dikira sebagai mengikut imam. Dari sudut kesempurnaan nak dapat sunat lebih sempurna tu cerita lain. Sekarang ni kita ceritakan tentang syarat. Kalau kita katakan syarat, makmum kena bergerak setelah imam itu selesai, mesti setelah imam selesai bergerak, maka ia menjadi satu syarat yang ketat. Menjadi satu syarat yang ketat yang saya rasakan agak kurang sesuai. Tetapi betul tak betul tu saya tak nak cakap. Betul tak betul saya tak nak cakap. Saya serahkan kepada rakan guru atau para asatizah sekalian untuk menilai apa yang saya utarakan dalam video pada kali ini. Lampiran yang kedua, iaitu mengikut imam disuruh. Mengikut imam, saya terjemahkan pada slide seterusnya. Terhasilnya ikutan dengan permulaan gerak makmum selepas permulaan gerak imam. Maksudnya imam bergerak selepas makmum. Makmum bergerak setelah imam bergerak. Dan dahulu permulaan gerak makmum sebelum imam selesai dari perbuatannya. Maknanya sama dengan tadi. Makmum nak bergerak, jangan sampai imam dah selesai rukuk. Jangan sampai imam dah selesai sujud. Jangan sampai imam dah selesai rukun-rukun yang lain. Baru jangan sampai begitu, baru kita nak bergerak. Jadi, ini yang dikira sebagai syarat dalam solat berjamaah. Seterusnya yang keempat. Yang keempat ialah jarak di antara saf terakhir dalam masjid dengan saf pertama di luar masjid tidak boleh melebihi 150 meter, iaitu 300 hasta. Digunakan saf terakhir dalam masjid. Saf terakhir dalam masjid. Cadangan saya, jarak di antara hujung bangunan masjid dengan saf pertama di luar masjid tidak melebihi 150 meter atau 300 hasta. Mana asasnya? Ni. Ini dia panggil lampirannya. Okey. Ayyakuna al-imam fil masjid wa ba'dul muqtadin fi kharijil masjid. Kalau imam dalam masjid dan orang yang ikut makmum di luar masjid, fasyartu, maka syaratnya. Apa dia syaratnya? Syaratnya ialah jauhnya jarak di antara hujung masjid dan makmum pertama di luar masjid tidak melebihi 300 hasta. Mana hujung masjid tidak diguna dengan saf terakhir dalam masjid. Hujung bangunan masjid dengan orang yang pertama di luar masjid tu tidak melebihi 300 hasta. Itu lampiran pertama. Lampiran yang kedua, al-imam fil masjid wal ma'mum fi fada'. Makna imam dalam masjid, makmum duduk luar. Duduk di kawasan lapang. Okey. Saya terus kepada terjemahan. Sah berjemaah dengan syarat jarak tidak melebihi 300 hasta daripada akhir masjid hingga makmum pertama yang berdiri di luar masjid. Ini lampiran daripada kitab Al-Mu'tamad muka surat 430. Kita lihat sekali lagi. Di sini disebutkan dengan
wal qud bi syarti alla tazid al masafah an 300 zira' min akhiril masjid, daripada akhir masjid, bukan akhir saf dalam masjid. Okey, kita teruskan lagi. Ini dalam satu tajuk ni, saya review satu tajuk sahaja. Saya rasa macam sangat terpanggil untuk membuat review pada tajuk ini kerana terlalu banyak perbezaan dengan apa yang saya tahu dan apa yang saya rujuk daripada kitab-kitab yang saya nyatakan tadi. Kelima, makmum muwafiq. Dalam buku teks dinyatakan bahawa buku teks muka surat 94, makmum muwafiq ialah makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Jadi saya highlightkan sempat membaca Al-Fatihah, okey, dan pada rakaat pertama. Cadangan, okey. Makmum muwafiq ialah makmum yang mendapat masa yang memuatkan bacaan satu Al-Fatihah. Mendapat masa yang memuatkan bacaan satu Al-Fatihah secara sederhana ketika berdiri di belakang imam pada setiap rakaat. Pada setiap rakaat. Okey. Perhatikan di sini pada mendapat masa pada setiap rakaat. Okey, kita lihat. Lampiran ini daripada kitab Munyatul Musalli ataupun daripada yang lebih tepat lagi Bahjatul Mardiyah, muka surat 38. Saya bacakan terjemahannya. Orang muwafiq, bukan terjemah saya tulis mula kerana takut payah nak baca sini ni. Orang muwafiq itu mereka yang mendapat akan dia daripada qiyam imamnya masa, yang dapat membaca Al-Fatihah, membaca Fatihah dengan bacaan orang pertengahan. Mendapat daripada qiyam imamnya masa, dia dapat masa. Okey, lagi. Mendapat masa untuk yang mana masa tu muat untuk dia baca surah Al-Fatihah. Tiada diiktibar dengan bacaan dirinya dan tiada pula dengan imamnya. Tak kira bacaan itu mesti sederhana. Tak kiralah kalau kata bacaan dirinya tu dia baca lambat. Imamnya mungkin baca cepat. Jangan ambil kira ni. Ni ambil kira bacaan orang ramai. Maka barang siapa yang mendapat akan dia masa yang tersebut itu di dalam qiyam imamnya, sama ada ia dapat pada awal rakaatnya atau lainnya, maka dinamakan dia orang muwafiq. Jadi, makmum muwafiq yang dijelaskan di sini ialah makmum yang dapat masa untuk mana masa yang diperlukan itu cukup untuk dia membaca Al-Fatihah secara sederhana. Contoh bagi makmum yang dapat masa, walaupun dia dah pergi lambat, dia pergi untuk solat subuh pada pagi Jumaat, imam dah baca surah As-Sajdah, dah pun sujud sajdah dah separuh dah. Kemudian imam bangkit balik, sambung surah Sajdah, dah nak habis, tinggal lagi 5-6 ayat lagi nak habis surah Sajdah, maka dia pun pergi takbir Allahu Akbar. Dia pun baca Al-Fatihah. Panjang 5 ayat daripada surah Sajdah itu lebih daripada panjang satu bacaan Al-Fatihah. Maka makmum ini dinamakan sebagai makmum muwafiq. Kenapa? Kerana dia mendapat masa untuk membaca Al-Fatihah ketika imam berdiri. Satu contoh lain lagi, iaitu makmum yang mana dia berdiri di belakang imam, dia pun takbir Allahu Akbar, dia pun baca doa iftitah, dia menyangka imam itu lambat lagi nak rukuk, dia baca doa iftitah sampai habis doa iftitah, tiba-tiba imam rukuk. Maka oleh kerana bacaan doa iftitah ini sebenarnya kalau kita nak kira, ia lebih panjang daripada kadar bacaan Al-Fatihah, maka makmum itu dikira sebagai makmum muwafiq kerana dia mendapat masa sebenarnya untuk membaca Al-Fatihah, tetapi dia tak baca. Dia tak baca Al-Fatihah ketika itu. Jadi, kalau kita katakan sempat, memang dia tak sempat. Tetapi dia telah bazirkan masanya itu untuk membuat perkara sunat. Maka, makmum sebegitu dinamakan sebagai makmum muwafiq, walaupun dia tidak sempat untuk membaca Al-Fatihah. Baik, terus kita lihat lagi makmum masbuk. Makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Ini terjemahan ataupun saya tulis mula
tidak sempat membaca surah dan pada rakaat pertama. Okey. Cadangan saya, makmum masbuk ialah makmum yang tidak mendapat masa yang memuatkan bacaan satu Al-Fatihah secara sederhana ketika berdiri di belakang imam pada setiap rakaat. Pada setiap rakaat. Kita lihat. Ini merupakan lampiran Munyatul Musalli atau Bahjatul Mardiyah dan terjemahannya ialah orang masbuk itu lawan orang muafiq, iaitu orang yang tidak dapat serta imam. Dia tak dapat serta imam. Maknanya dia tidak dapat bersama imam itu dalam qiyamnya. Dalam qiyam imamnya masa. Maknanya dia tidak dapat masa. Masa apa? Yang dapat padanya membaca Fatihah yang pertengahan, tiada nisbah bacaan dirinya dan tiada pula bacaan imamnya. Lebih kurang sama dengan tadi. Cuma ni untuk makmum masbuk. Sama ada pada rakaat pertama imam atau lainnya. Okey. Jadi, kita lihat lagi. Sebelum itu saya nak huraikan lagi di sini. Jadi, makmum masbuk ialah makmum yang tidak mendapat masa. Kemungkinan dia tidak mendapat masa bukan kerana dia tu datang lambat. Dia datang cepat bersama-sama dengan jemaah lain. Contohnya dia mengikut seorang yang solat bermula daripada awal dalam solat Zuhur contohnya. Dia angkat takbir Allahu Akbar. Tetapi imam itu membacaannya terlalu laju. Jadi makmum yang di belakang ini tidak mendapat masa. Tak mendapat masa yang cukup untuk membaca Al-Fatihah secara sederhana. Maka makmum itu dikira sebagai masbuk. Contoh yang lain, makmum bangun daripada rakaat yang kedua lepas baca tahiyat awal. Lepas baca tahiyat awal, pakat-pakat bangun semua, dah rakaat ketiga. Makmum itu dia bacaannya sederhana. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Imamnya Allahu Akbar, rukuk. Bila imam rukuk, dia tak dapat masa. Dia hanya dapat masa dalam 10 saat dia contohnya. Maka makmum yang sebegini dikira sebagai makmum masbuk kerana dia tidak mendapat masa ketika dia berdiri untuk membaca satu Al-Fatihah secara sederhana. Jadi inilah gambaran yang mana makmum masbuk ini, dia tidak mendapat masa untuk membaca Al-Fatihah dan dia jadi makmum masbuk pada rakaat yang ketiga. Sedangkan dia solat dari rakaat pertama bersama-sama dengan imam. Okey, ini penjelasan yang ringkas saja. Untuk penjelasan yang lebih detail, rakan guru sekalian boleh tunggu nanti saya ada keluarkan. Saya baru nak mula cetak satu buku tajuknya Masbuk Muwafiq. InsyaAllah buku itu boleh menyelesaikan kekeliruan yang berlaku di kalangan asatizah kita sendiri dan juga dalam buku-buku di sekolah-sekolah rendah, buku-buku agama di sekolah rendah juga kadang memberikan takrifan yang tersasar berkaitan dengan masbuk dan juga muwafiq ini. Ketujuh, makmum tidak boleh tertinggal 3 rukun yang panjang, iaitu rukuk dan 2 sujud. Ini statement yang diguna. Makmum tidak boleh tertinggal 3 rukun yang panjang. Makmum mana? Okey, cadangan sayanya ialah makmum muwafiq yang uzur dimaafkan tertinggal tidak lebih daripada 3 rukun yang panjang. Makmum muwafiq yang uzur dimaafkan tertinggal tidak lebih daripada 3 rukun yang panjang. Lampiran 1. Okey, adapun sekiranya makmum lambat kerana uzur, seperti dia orang yang sangat lambat bacaannya, maka dimaafkan baginya tertinggal daripada imam dengan 3 rukun. Maknanya, kenapa dimaafkan? Kerana keuzurannya. Dia ni lambat sangat baca. Nak baca cepat tak boleh. Sememangnya dia tu begitu. Daripada kecil sampai ke tua, lambat bacaannya. Jadi, ini dikira sebahagian daripada orang yang uzur. Bila uzur, baru dimaafkan tertinggal tidak lebih daripada 3 rukun yang panjang. Lampiran 2, makmum lambat.
sekiranya makmum tertinggal daripada imam tanpa uzur pada satu rukun, tidak batal solatnya. Tetapi jika tertinggal dua rukun, maka batal solatnya kerana ternafi mutaba'ah atau ternafi ikutan. Maknanya di sini dia nak cerita yang boleh tertinggal 3 rukun itu adalah makmum yang uzur. Maka tak bolehlah nak angkat borong. Pada pandangan saya, tak boleh nak angkat borong makmum boleh tertinggal 3 rukun. Kena tengok dulu makmum tu uzur ataupun tidak uzur. Jika makmum itu uzur, maka dimaafkanlah tertinggal tidak lebih daripada 3 rukun. Jika makmum itu tidak uzur, maka dia hanya boleh dimaafkan tertinggal hanya setakat 2 rukun, lebih sikit daripada 2 rukun. Biasanya bahasa kita akan sebut 1 rukun, masuk 2 maka dikira batal. Tetapi secara terperincinya 2 belum lagi. Imam contoh makmum sedang berdiri, imam rukuk, Allahu Akbar, makmum belum rukuk, Sami Allahu liman hamidah, ini makna dah 2 rukun. Bila imam bergerak Allah nak turun kepada sujud, maka di situ bermulanya batal solat makmum jika makmum belum lagi rukuk pada ketika itu. Jadi ternafi mutaba'ah tadi, ternafi ikutan kerana dah jauh tertinggal. Cakap nak ikut imam, ini imam buat, dia tak ikut. Jadi kerana itu dikira tidak sah dari sudut ikutannya kepada imam. Jadi itulah apa yang sempat saya bentangkan pada hari ini. Mudah-mudahan ianya bermanfaat, mudah-mudahan ianya dapat difahami oleh para asatizah sekalian untuk menjelaskan semula perkara ini kepada para pelajar. Kalaulah asatizah merasakan apa yang saya bentangkan ini betul, saya tak nak cakap buku teks tu salah, kerana siapa saya cuma seorang ustaz biasa, belajar pun tak banyak, bukan dari kalangan orang yang alim pun. Jadi master PhD pun tak ada. Jadi saya tak nak cakap apa yang saya cakap ni betul. Tetapi saya serahkan kepada para asatizah untuk menilai dan mengkaji semula, tanya kepada para guru-guru yang lain, tanya kepada para ilmuwan yang lain. Kalaulah ianya betul, maka para asatizah bertanggungjawab untuk menyebarkan maklumat yang betul kepada anak-anak murid. Dan jika salah biarkan, ataupun jika salah boleh PM tegur saya, ustaz sebenarnya salah, yang buku teks tu sebenarnya dah betul. InsyaAllah berikan penjelasan kepada saya, insyaAllah saya akan boleh menerimanya. Dan sekiranya apa yang saya utarakan itu betul, maka saya sangat-sangat berharap agar pihak-pihak yang bertanggungjawab dapat menilai semula, kerana 6-7 kesalahan dalam satu tajuk ini, kalau salah lah dalam 6-7 kesalahan dalam satu tajuk ni, kalau salah, ianya satu perkara yang amat mendukacitakan kita, kerana bimbang nanti anak-anak kita mendapat pendidikan yang kita harapkan, pendidikan yang betul, akan tetapi takut-takut jadi mendapat pendidikan yang salah untuk mereka beramal dalam kehidupan mereka. Jadi saya mohon ribuan kemaafan, dan jika ada, saya mohon ribuan kemaafan jika ada sebarang kesalahan kasar dalam tutur kata. Mudah-mudahan ianya apa yang diutarakan ini ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.